dan BA di UIA tahun 1994. Berpengalaman dalam di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa dalam memberikan syarahan, komentar dan juga aktif dalam akademik, walaupun tidak berada di universiti secara sepenuh masa, walaupun secara sambilan ada juga di UIA, saya baca begitulah. Mungkin sebelum ni juga Doktor pernah bertugas di UIA juga. Jadi insyaAllah tanpa buang masa saya nak persilakan Farid ni untuk bincangkan tentang akal dalam akidah pemandu atau pembantu. Jadi saya dengan hormatnya mempersilakan Dr. Farid, pada tafadhal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Dr. Abdul Hakim, yang saya hormati Dr. Kamal, pimpinan yang bersama-sama di USIM, dan juga semua yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya ucap terima kasih atas undangan pada petang ini. Walaupun saya mohon maaf juga kerana terlewat sebab saya tersilap waktu. Saya dah ingatkan 2:30. Dan insyaAllah tajuk yang diberikan kepada saya ataupun tajuk yang kita telah persetujui untuk bicarakan ialah tentang persoalan peranan akal dalam akidah. Saya pun sebenarnya kurang pasti sama ada audiens kita ni student di USIM ataupun kita umum, tapi tajuk saya ni sedikit akademik sikit lah, ilmiah sikit. Saya mohon maaf lah kalau mungkin sedikit berat, tapi saya yakin ia merupakan tajuk yang penting dan relevan untuk kita pada hari inilah. Sebab sebagai Muslim sudah pasti akidah ni merupakan satu perkara yang kita titik beratkan, dan akan nantinya timbul persoalan-persoalan seperti bagaimana peranan akal ketika kita berbicara ataupun kita sedang berbahas tentang persoalan akidah. Saya ada sediakan sedikit slide, Pak Doktor. Kalau saya boleh share untuk kita sama-sama ikutilah. Ya, silakan Doktor. Silakan. Ya. Boleh nampak ke? Boleh. Okey. Ini slide saya lah. Bercakap tentang persoalan peranan akal dalam akidah. Adakah ia sekadar pemandu atau adakah dia pemandu atau dia sekadar pembantu saja? Dengan kata lain, kita nak bercakap tentang dalam konteks akidah ini, adakah akal ini dia central atau tidak, dia fundamental atau tidak dalam memahami dan juga membahaskan isu-isu akidah. Mungkin sedikit latar permasalahan. Saya mungkin kena laju sikit lah sebab masa kita pun agak suntuk. Saya hanya diberi setengah jam saja untuk berbincang. Kenapa tajuk ini penting? Kerana hari ini kita berhadapan dengan pengaruh faham sekular dan faham liberal yang agak kuat dari Barat, yang secara umumnya menolak apa sahaja yang datang dari perspektif agama atau perspektif kerohanian. Semangat sekularisme dan liberalisme ini ialah mengangkat manusia itu sebagai neraca kepada segala perkara dan termasuklah hal kebenaran. Mereka melaungkan man is the measure of everything. Mereka juga menekankan tentang persoalan perubahan, bahawa semangat kepada realiti yang kita hadapi pada hari ini ialah perubahan, dan kita tidak boleh lari daripada berubah. Oleh kerana itu, manusia itu harus berubah dalam segenap aspek dan perkara, termasuklah
hal-hal yang berkaitan dengan nilai, hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan. You cannot step in the same river twice, dia kata. Kita tidak boleh memijak pada sungai yang sama dua kali. Kerana sungai itu kan sentiasa bergerak. Kali kedua kita berpijak kepada sungai itu sudah menjadi sungai yang lain, hakikatnya. Jadi semangat peradaban barat itu semangat perubahan. Segala-galanya harus berubah. Malah bagi mereka agama itu adalah satu perkara yang menjadi penghalang kepada perubahan. Sebahagian pemikir mereka mengatakan religion is the opium of the masses. Saya ingat ini kata-kata sama ada Sigmund Freud ataupun Karl Marx. Karl Marx yang mengatakan religion is the opium of the masses. Kenapa? Kerana semangatnya adalah kita harus berubah, tetapi dan kita harus menekankan kepentingan dunia ini, tetapi agama sekali lagi menghalangnya dengan membawa pemikiran dan idea-idea yang berkaitan dengan hari kemudian, ketuhanan dan lain-lain. Di masa yang sama, umat Islam sendiri berada dalam keadaan keliru dan banyak kekesilapan dalam memahami ilmu, memahami agama, dan ramai juga yang terpengaruh dengan faham-faham yang datang dari Barat. Dan sesama kita berpecah, terlalu banyak perbezaan pandangan, terlalu banyak khilaf, dan kadang-kadang khilaf kita itu merupakan khilaf yang berkaitan dengan benda-benda kecil sahaja, bukan benda-benda yang utama dan fundamental dalam kehidupan, dalam agama, dalam perkara-perkara kefahaman kita seharian. Tapi manusia ataupun masyarakat Islam itu berpecah dalam hal-hal yang kecil-kecil sahaja. Antara lain disebabkan adanya pendekatan yang ekstrim. Dan ekstrim ini umumnya berlaku pada dua peringkat dalam pemahaman Islam ini. Sama ada yang begitu ketat dan syadid dari segi pemikirannya, ataupun yang terlalu longgar dan terlalu liberal sehingga mencabut akar-akar kepercayaan, akar-akar kefahaman Islam dari kefahaman mereka. Saya nak kaitkan juga tentang peranan USIM yang saya ingat mengangkat prinsip integrasi akli-nakli, dan sebab itu hari ini bila bercakap tentang peranan akal dalam akidah itu, saya ingat USIM antara yang kehadapan, dan mungkin boleh difikirkan bagaimana peranan USIM itu dapat dipertingkatkan dalam konteks kita menghadapi persoalan dan masalah ini. Baik, kita harus lihat bahawa Islam ini merupakan satu world view, satu pandangan alam yang berteraskan wahyu. Kerana bagi kita wahyu itu merupakan sumber yang kekal, sumber yang mutlak. Kerana ia berdasarkan kepada kalam Tuhan yang kekal, kalamullah qadim kan. Dan Tuhan itu merupakan bukan sekadar objek sembahan kita, tetapi Tuhan juga merupakan pencipta yang maha mengetahui, yang maha berkuasa dan memandu kehidupan kita melalui kalamnya, melalui wahyu. Dan agama Islam yang ditayangkan oleh wahyu Al-Quran itu adalah satu cara hidup yang menyeluruh, yang mempengaruhi sistem nilai, yang mempengaruhi cara kita melihat sesuatu, budaya ilmu kita, dan pandangan alam kita secara menyeluruh. Dan agama Islam itu kita sendiri faham terpancar atau terzahir dalam paling kurang 3 aspek yang utama. Satunya dalam aspek akidah, satunya dalam aspek ibadah, dan satu lagi dalam aspek akhlak. Semangat hadis Jibril yang selalu kita sebutkan, bila Jibril datang bertanya kepada Nabi apa itu Islam, maka Nabi menjawab dalam 3 dimensi itu. Akidahnya, al-iman, Islam dan ihsan kan. Dan hari ini kita nak tumpukan kepada akidah. Dan kita maklum bahawa akidah itu dalam takrifan para ulama dan ilmuwan akidah kita, antara takrifnya ialah akidah itu adalah hukmun zihniyun jazimun la yaqbalu tashkik. Akidah itu adalah satu penilaian ataupun hukuman atau satu benda yang kita putuskan dalam akal kita, tetapi dia bukan sebarang keputusan, bukan sebarang penilaian,
Dia merupakan keputusan dan penilaian yang kokoh, yang jazim, yang very strong conviction within our reason and our heart. Dan it is beyond doubt. Dia di luar ataupun bebas daripada apa-apa bentuk keraguan. Ia atau dengan takrif yang lain, akidah itu merupakan simpulan kepercayaan mengenai hakikat-hakikat, terutama sekali hakikat yang tinggi seperti Tuhan, seperti hari akhirat, seperti kewujudan pelbagai hakikat yang tinggi seperti malaikat, seperti roh kita dan lain-lain, berasaskan dalil-dalil yang terperinci. Itu satu lagi takrif akidah. Tetapi dalam Islam, bila kita bercakap tentang akidah ini, kita bukan bercakap tentang a mere belief, bukan sekadar percaya yang tidak ada asasnya. Ia bukan taklid yang bersifat membuta tuli. Bila kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya pada malaikat, percaya pada akhirat, ia semua berasaskan kepada asas-asas yang cukup kokoh. Sebab itu para ulama tauhid, para ulama akidah, para ulama usuluddin, ketika membicarakan akidah yang sahihah, akidah yang tepat, itu mereka membicarakan paling kurang ada 3 syarat untuk kita benar-benar memastikan akidah itu akidah yang benar, akidah yang sahih. Pertama, ia mesti jazim. Dia mesti very firm. Dia kokoh. Dia bukan macam mana cara diterangkan bentuk akidah yang jazim ini, kata para ulama akidah, dia mesti bebas daripada 3 perkara. Dia mesti bebas daripada syak, dia mesti bebas daripada waham, dia mesti bebas daripada zon. Apa itu syak, zon dan waham? Syak itu adalah keraguan yang bersifat partial, separuh-separuh. 50 percaya, 50 lagi ragu. Itu dipanggil syak. Kalau waham itu, dia punya keraguan itu lebih rendah daripada, lebih banyak daripada kepercayaan. Mungkin 70% ragu, 30% sahaja kepercayaan. Waham itu lebih teruk lagi. Zan ini dia punya kepercayaan tu lebih tinggi daripada keraguan. Mungkin 70% percaya, 30% ragu. Tapi dalam akidah, kata para ulama usuluddin, 3-3 ni tidak boleh pakai. Dia mesti sifatnya jazim. Jazim itu mestilah sampai ke tahap yakin. Dan yakin itu pun nanti ada perbahasannya antara ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Tapi kata kuncinya ialah keyakinan. Jadi dalam akidah dia tidak boleh separuh-separuh kepercayaan kita terhadap hakikat-hakikat tinggi ini. Itu syarat pertama. Yang keduanya, akidah itu harus benar. Benar ataupun dipanggil muwafaqah lil haqiqah. Dia mesti selari dengan hakikat. Ada juga orang yang dia punya kepercayaan dia jazim, percayaan dia kuat, kokoh, tidak ada syak. Tetapi yang dia percaya itu merupakan benda yang palsu. Kan? Contoh selalu yang diberikan ialah kepercayaan penganut agama lain terhadap katakanlah ketuhanan Jesus misalnya, ketuhanan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kita lihat mereka punya keyakinan yang kokoh, tetapi dari sudut pandangan Islam, kepercayaan mereka itu merupakan kepercayaan yang tersasar, yang tidak muwafaqah lil haqiqah, tidak selari dengan hakikat. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga akidah yang sahih ini ialah dia mesti ada asas. Dia mesti ada asas. Dia ma'ad dalil, dia mesti berpandukan dalil. Dan biasanya dalil yang dibicarakan oleh ulama usuluddin atau ulama akidah ini ada 2 bentuk. Satu dalil yang berbentuk naqli, satu dalil yang berbentuk akli. Naqli ini ialah yang kita ambil daripada khabar daripada Rasul, yang dipindahkan melalui sanad-sanad, dan akli itu adalah dalil yang berpandukan kepada prinsip-prinsip akal. Okey. Jadi ini 3 syarat akidah yang sahih. Sebab itulah hari ini kita nak bicara tentang, dalam konteks kita bercakap tentang akidah ini,
di mana peranan akal sebagai pengukuh kepada akidah kita? Adakah dia fundamental ataupun dia sekadar mungkin secondary saja? Kita sebab dalam Islam kita tidak mahu berlaku apa yang berlaku seperti di Barat. Sebab di Barat disebabkan oleh mereka ada krisis dari sudut keaslian sumber agama mereka, kitab mereka, dan mereka juga ada krisis dari sudut pentaarifan dan pentafsiran agama mereka. Bagaimana cara untuk kita mentafsirkan kitab rujukan mereka itu sehingga berlaku pelbagai kekeliruan dari sudut mentafsirkannya itu, maka akhirnya they have to force themselves to believe in doctrines which are against the principle of reason. Akhirnya asas-asas kepercayaan mereka itu merupakan asas kepercayaan yang dipaksakan. Akal mungkin susah nak terima tentang Trinity, akal mungkin susah nak terima tentang idea kebangkitan semula, Tuhan yang telah disalib dan lain-lain lagi. Tetapi disebabkan oleh itu merupakan prinsip yang telah mereka terima sebagai prinsip asas agama, maka they have to force themselves to believe. Salah seorang tokoh agama mereka yang awal, Saint Augustine, mengatakan bahawa credo cua absurdum. You have to believe because it is absurd. Untuk menyelesaikan masalah absurdity, kan, masalah susahnya mereka nak memahami doktrin yang ada dalam akidah ataupun kepercayaan mereka itu sebabnya dia kata kita ada konsep belief. You have to believe because it is absurd. Dalam Islam kita tidak ada konsep sebegitu, kerana bila kita kata akidah atau kepercayaan terhadap hakikat-hakikat yang tinggi yang diturunkan oleh wahyu, ia merupakan hakikat-hakikat yang kita tidak paksakan. Kita boleh terima, kita boleh hujahkan, kita boleh justify melalui akal kita, melalui dalil, melalui penghujahan yang pelbagai. Sama ada dalil itu dalil nakli ataupun dalil akli. Itu perbezaan antara akidah Islam dengan sebahagian doktrin ataupun sistem kepercayaan agama lain. Okey, poin kita pada hari ini ialah akal ini, kedudukan akal ini. Kita sedia maklum bahawa manusia itu Tuhan jadikan dengan satu keunikan yang membezakan manusia itu dengan makhluk-makhluk yang lain, dan keunikan itu adalah akal. Sebab itu para ahli falsafah misalnya mentakrifkan manusia itu sebagai al-insanu hayawanun natiq, ataupun man is a rational animal. Kerana apa? Kerana rationality itu ataupun nutuk itu merupakan perkara yang paling essential dalam diri insan, yang akhirnya membezakan. Kalau dalam logik dia panggil the differentia, pembeza antara spesies yang dipanggil insan itu dengan yang lain-lainnya adalah akalnya ataupun rationality. Sebab itu insan itu tidak boleh dipisahkan dengan akal. Kerana akal itu merupakan fitrah yang paling asasi dalam diri insan. Dan sebab itu mantik ini merupakan satu ilmu yang cukup penting, kerana dia memandu kita dalam memelihara kita punya akal. Dan Ibn Sina misalnya mengatakan al-mantiq huwa al-alat al-qanuniyah taqsimu mura'atuhu minal khata'. Mantik itu adalah ilmu yang akan memelihara diri manusia itu daripada kesalahan dalam berfikir. Okey. Dan kalau kita lihat akal ini, hari ini kekeliruan yang berlaku dalam konteks pemahaman kita pasal akal ini, selalunya akal itu dilawankan dengan wahyu. Dilawankan dengan wahyu. Sebab itu USIM sendiri terpaksa come out dengan prinsip integrasi antara akli dengan nakli. Kan? Dan ini ada sejarahnya, Kerana apa? Kerana
sistem pendidikan, disiplin-disiplin ilmu yang kita hari ini warisi banyak datangnya daripada penjajah kita dahulu dan dari satu peradaban dan tamadun besar yang hari ini amat berpengaruh di dunia ini, iaitu tamadun dan peradaban Barat. Dan peradaban Barat ini dia ada sejarah yang panjang antara akal dengan wahyu ni, ataupun antara agama dengan sains, antara reason and revelation. Dan kita sedia maklum bahawa di Barat itu babak-babak sejarah mereka itu pun dibahagikan berdasarkan kepada dominasi sama ada akal atau agama. Misalnya zaman pertengahan, the medieval age itu diwarnai dengan kekuatan agama. Ketika itu gereja yang paling berkuasa, gereja yang akan menentukan apakah yang benar dan apakah yang salah. Tetapi zaman moden itu datang sebagai satu makhluk tindak balas keras terhadap gereja dan juga institusi agama, dan akhirnya pertentangan itu menyebabkan agama dan gereja itu jatuh, runtuh dan diketepikan. Dan zaman moden itu ditandai dengan kekuatan akal dan dominasi akal yang mutlak, dan tidak ada lagi peranan besar agama yang memberikan neraca kepada kehidupan. Sebab itu hari ini bila di Barat itu selalunya kalau bercakap tentang reason and revelation, religion and science, mereka selalu melawankan. Salah satu mesti menang, kan? Tetapi dalam Islam kita tidak ada pertentangan itu. Tetapi macam saya sebut tadi, kerana kita banyak dipengaruhi oleh disiplin ilmu dan juga dari segi sejarahnya kita banyak terpengaruh dengan kerangka dan pandangan alam Barat itu, maka kita terpaksa mengintegrasikan, kita terpaksa bercakap tentang islamisasi ilmu, kita terpaksa mengislamkan balik ilmu-ilmu yang kita dapat daripada Barat itu supaya dia selari dengan wahyu. Sedangkan dalam Islam hakikatnya akal itu merupakan satu yang amat mesra, amat intim, amat harmoni dengan wahyu. Al-Quran sendiri kalau kita lihat banyak ayat-ayat yang bila bercakap tentang akal, ia dilihat dalam bentuknya yang cukup positif. Malah mereka yang tidak menggunakan akal itu yang selalunya akan dikritik keras oleh Al-Quran dengan ayat-ayat macam istilah-istilah afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yubsirun, yang semuanya merujuk kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Malah perbahasan Al-Quran tentang akal itu dan tema-tema yang berkaitan dengan akal itu cukup banyak sekali. Paling kurang 750 kali perbahasan berkaitan dengan akal, ilmu dan yang berkaitan dengannya itu dibahaskan dalam Al-Quran. Dan 13 kali disebut dalam bentuk dipanggil al-istifham al-inkari. Dalam bahasa Inggeris disebut via negativa. Dia afala ta'qilun, tidakkah kamu itu menggunakan akal? Itu sendiri keras bila Tuhan memberikan persoalan-persoalan sebegitu, menunjukkan bahawa orang-orang yang ditanyakan oleh Al-Quran itu merupakan orang-orang yang ingkar kepada ajaran Tuhan, orang-orang yang kufur terhadap nikmat Tuhan, orang-orang yang memang tidak mengikut ajaran-ajaran Tuhan. Tapi istilah yang digunakan oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala itu adalah akal. Itu menunjukkan bahawa betapa akal itu merupakan satu perkara yang amat asasi dalam memahami agama. Seolah-olah macam orang tak guna akal itu orang yang tidak akan faham agama. Kan cantik itu dari sudut pencirian Al-Quran terhadap akal itu cukup positif. Jadi mana mungkin kita dalam Islam melawankan, mempertentangkan antara akal dengan wahyu. Malah ayat yang bercakap tentang ulul albab misalnya dalam banyak ayat dalam Al-Quran sering menyeimbangkan, mengatakan bahawa yang dipanggil ulul albab ni maknanya orang yang benar-benar berfikir, orang-orang yang benar-benar faham tentang dan dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang seimbang antara
ingatannya kepada Tuhan, selalu mengingati Tuhan, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di masa yang sama berfikir dengan merenung kejadian-kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ayat Ali Imran. Minta maaf saya nak cepat tadi, tulis nombor-nombor je apa doktor. Orang akademik biasa macam ni, tapi paling baiknya kita carilah, nanti boleh saja, mudah aja tu dicari. Tiga ni misalnya Ali Imran 190 191, ayat yang menceritakan tentang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada langit dan bumi itu dan kejadian malam dan siang itu ada tanda-tanda kepada orang-orang yang dipanggil ulul albab ini, orang yang ada lub, orang yang ada jiwa, ada hati yang murni, yang bersih. Siapa dia? Ayat itu disambung dengan allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa dia yang dipanggil ulul albab itu? Ialah orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Sama ada sedang duduk, berdiri ataupun sedang berbaring. Tetapi di masa yang sama mereka ini sentiasa berfikir, sentiasa merenung, sentiasa melihat kejadian. Itu sendiri merupakan satu falsafah bahawasanya dalam Islam itu kefahaman kita tentang agama itu harus seimbang antara kita itu mengingati Tuhan dengan kita secara aktif menggunakan akal kita untuk mencari makna-makna yang akhirnya membawa kepada Tuhan juga. Tapi makna itu datangnya dari alam kejadian Tuhan ini. Dan peranan yang dimainkan dalam merenung itu bukan sekadar mata kita, tapi yang lebih penting lagi ialah akal kita yang nantinya akan membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan observation, berdasarkan pemerhatian kita tentang kejadian-kejadian Tuhan ini. Ini yang kita nak ketengahkan pada hari dalam Islam, atau kalau saya permudahkan, dalam Islam sains itu sepatutnya memperkukuhkan agama. Sains itu sepatutnya memberikan asas, foundation, membawa proof, memperkayakan keyakinan kita terhadap pencipta. Kerana sains itu meneliti ataupun memerhatikan ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu Tuhan jadikan sebagai tanda, sebagai ayat. Sebagaimana Al-Quran, kita baca Al-Quran mencari makna-makna untuk kita tunduk kepada Tuhan. Satu lagi bentuk ayat yang Tuhan berikan kepada kita ni ialah alam ini. Alam ini pun sebenarnya satu ayat-ayat Tuhan juga, satu bentuk ayat-ayat Tuhan. Tetapi kita mungkin tidak baca seperti mana kita baca Al-Quran, tetapi kita merenung. Kita merenung dan melihat makna di sebaliknya. Sebab itu ada kata-kata bahasa Arab mengatakan, kata-kata pepatah Arab mengatakan al-kaunu ma'anin yaqumu bis-suwari wa may yudrikuha kana min ahli al-ibari. Alam ini merupakan satu makna-makna, satu perkara yang penuh dengan makna-makna alam ini. Sesiapa yang dapat membaca makna-makna itu, mereka adalah dalam golongan ahli al-ibar, orang yang boleh berfikir. Tapi hari ini alam tidak dibaca maknanya tetapi dirosakkan. Hasilnya banjir. Saya duduk Shah Alam. Hari Sabtu hari itu sampai saya tak boleh nak balik daripada Melaka kerana dua jalan nak masuk ke Bandar Shah Alam itu telah ditenggelamkan air. Al-Quran kata zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tangan-tangan manusia itulah yang menyebabkan kerosakan-kerosakan. Kita tidak menafikan itu juga takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia juga merupakan sebahagian daripada sebab-sebab dari tangan-tangan manusia. Okey. Jadi maknanya saya nak menekankan bahawa dalam Islam, poin pertama yang paling penting yang saya nak tengahkan hari ini ialah dalam Islam kita tidak pernah mempertentangkan antara akal dengan wahyu, antara sains dengan agama. Malah kedua-duanya amat harmoni sekali. Akal itulah yang nantinya membantu kita mencari makna-makna dan memahami petanda-petanda yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, sama ada dari wahyu yang Tuhan tanzilkan ataupun dari alam yang Tuhan ciptakan. Kalau kita lihat takrifan yang diberikan oleh ilmuwan Islam tentang akal ini pun amat jelas.
menggambarkan bahawa akal itu merupakan satu yang cukup positif, cukup murni untuk membawa kita kepada kebenaran. Misalnya Syekh Ali Al-Jurjani yang menulis kitab Ta'rifat, kitab tentang makna-makna kan, ta'rif. Apabila mentarifkan akal, Imam Ali Al-Jurjani mengatakan akal itu membawa makna cahaya dalam hati yang mengetahui yang hak dan yang batil. Nur fil qalb ya'riful haq wal batil. Dan yang menghalang manusia dari menyimpang ke jalan yang buruk. Yamna'u zabil uqul minal udul an su'us sabil. Maknanya jelas akal itulah yang sebenarnya memandu manusia kepada hak, kebenaran, dan juga yang akan menghalang mereka untuk jatuh kepada jalan-jalan yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Malah makna akal itu sendiri, akala itu maknanya benda yang mengikat, kan? Akal itu. Akidah pun ikatan juga. Itu cantik ya. Ini menyokonglah semangat kita pada hari ini untuk mengatakan akal dengan akidah ini sebenarnya amat harmoni. Sebagaimana akidah artinya simpulan ataupun ikatan, akala pun maknanya ikatan juga. Sebab itu orang Arab, tali yang dia letak, tali bulat yang dia letak atas serban dia tu, dia panggil iqal kan? Igal. Kalau bila dah kat Mesir tu bunyinya igal. Tetapi kenapa dia panggil akala? Akal kerana dia menahan dia punya serban tu daripada jatuh kan, ataupun ditiup angin. Dan asalnya iqal orang Arab tu dia tujuannya dia nak ikat kaki unta dia daripada berjalan. Bila unta dia berhenti ke, dia lipatkan kaki tu. Jadi iqal itu akan dimasukkan dekat kaki dia yang terlipat itu supaya dia tidak berjalan. Apa semangatnya? Semangatnya untuk menghalang daripada kebebasan lah. Jadi akal ini, itu semangatnya. Tuhan bagi akal kita ni supaya akal itu nanti dapat mengikat makna-makna yang ditanggap dari sama ada wahyu tadi yang Tuhan turunkan atau daripada alam yang kita baca maknanya ini supaya kita dekat dengan Tuhan. Ibnu Manzur juga Lisanul Arab ini, siapa-siapa yang bidang pengajian Islam selalulah kalau nak cari makna-makna kita buka Lisanul Arab Ibnu Manzur. Mentakrifkan akal itu, seorang yang berakal ialah seorang yang menghalang dan memalingkan dirinya dari hawa nafsunya. Ini salah satulah makna yang ditakrifkan oleh Ibnu Manzur. Imam Al-Biqai pula mengatakan akal yang bersih, suci dan memberi kebaikan kepada empunyanya. Akal yang mempunyai kefahaman yang tulen dan bercahaya, akal yang hanya melihat ketinggian takwa dan bersih dari unsur-unsur kebendaan yang rendah. Itu antara pencirian akal. Imam Ghazali pun kalau kita baca Ihya Ulumuddin, kitab yang pertama yang bercakap tentang Kitabul Ilm tu pun memberikan 4 makna akal. Saya ingat bacalah saya masa ni macam tak panjang diberikan kepada saya. Ada beberapa poin lain. Tetapi 4 makna yang Imam Ghazali bagi ini merupakan semangat yang membawa kepada kebaikan. Sifat yang membezakan antara manusia dengan haiwan ataupun makhluk yang lain. Akal itu. Kemudian dia ilmu daruri yang datang kepada kanak-kanak yang mula berfikir tentang kemungkinan dan kemustahilan. Dan kita panggil memayyiz tu. Kan, bila anak-anak tu dah mula tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu maknanya akalnya sudah mula terbina. Akal yang didapati melalui pengalaman sepanjang berlalunya masa. Sebab itu orang yang lebih tua tu kita anggap mereka lebih berakal lah, kan? Maknanya mereka lebih matang kerana akal itu sudah sempurna. Walaupun ada orang tua ini tak berapa matang, kita nampak banyak juga lakukan perkara macam budak-budak, tapi umumnya kita pandang begitu. Dan akal itu adalah satu kekuatan yang terbina dalam diri insan yang membolehkan dia mengetahui akibat dari pelbagai perkara dan dapat mengawal nafsu. Jadi semangat yang diberikan oleh makna akal Imam Ghazali ini cukup positif, cukup cantik. Malah dalam agama pun akal ini dia menjadi macam prasyarat ataupun ciri kepada kesempurnaan agama. Kan? Orang yang dah mula diberikan taklif oleh agama dipanggil apa? Aqil baligh. Orang yang dah berakal dan sudah baligh. Dan di peringkat yang lebih awal dipanggil mumayyiz,
yang boleh membezakan antara yang betul dengan yang salah. Malah disebut qawamul mar'i aqluhu wala dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama pada orang yang tidak ada akal. Kerana kekuatan seseorang kekuatan seorang manusia itu adalah pada akalnya. Sebab itu agama pun nantinya akan dipasakkan kepada kekuatan akalnya. Kalau tidak, orang gila misalnya tidak ada taklif agama. Budak-budak misalnya tidak ada taklif agama. Malah kalau kita tengok cara untuk kita menilai hadis-hadis pun memerlukan akal, kan, untuk memberikan neracanya. Khabar mutawatir itu apa? Khabar mutawatir inilah hadis-hadis yang jumlah yang membawa dia punya riwayatnya itu ataupun perawinya itu jumlahnya terlalu banyak sehingga akal kita tidak boleh mengatakan mereka menipu. Siapa yang belajar ilmu hadis dululah. Itu antara takrif khabar mutawatir. Nampak, akal juga yang akan menilai keabsahan jumlah perawi yang akan membawa hadis, sesuatu hadis itu antara sama ada dia benar atau tidak. Saya nak bawa kepada persoalan akidah juga nanti. Kalau kita lihat, banyak lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahawa akal itu bukan satu benda yang jauh dan bukan yang bertentangan, dan dalam konteks tajuk kita pada hari ini dia bukan sekadar pembantu tetapi juga dia pemandu. Paling kurang dia co-driver bersama-sama dengan wahyu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Kerana kita tidak memisahkan antara dua itu. Ada lagi poin saya banyak tapi saya skip lah fungsi ya. Okey. Dan dalam bercakap tentang akhlak pun, kalau kita lihat para ulama kita dahulu bila berbicara tentang fadilah ataupun perkara-perkara keutamaan dalam akhlak ini, mereka mengenal pasti ada 4 yang dipanggil induk kepada fadilah yang baik, induk kepada keutamaan akhlak yang murni. Dan antara induk itu adalah hikmah, fadilah yang bernama hikmah. Dan hikmah ini, kata para ulama, dia datang daripada akal. Kebijaksanaan, hikmah ni kebijaksanaan. Dia merupakan satu fadilah, satu keutamaan akhlak. Tetapi bagaimana untuk menghasilkan hikmah itu dalam diri? Ia timbul dari satu fakulti dalam diri manusia. Kalau dipelihara dengan baik, dia akan melahirkan hikmah. Apa dia fakulti itu? Fakulti itu ialah akal. Fakulti itu ialah akal. Bagaimana cara fadilah hikmah ataupun sifat hikmah ini dapat terzahir? Kalau ikut huraian para ulama itu, apabila akal itu diletak di tempatnya yang betul. Diletak dalam mizan, dalam satu keseimbangan. Tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Kanan kiri itu maknanya tidak ekstrim dari sudut terlalu menyalahgunakan akal ataupun tidak menggunakan akal langsung. Kalau menyalahgunakan akal, itu yang ramai dalam masyarakat kita, orang-orang yang cerdik tapi digunakan kecerdikannya itu untuk menipu, digunakan kecerdikannya itu untuk korup, kan, untuk melakukan pelbagai bentuk fasad dan kerosakan. Sedangkan akal tu okey, Tuhan bagi, tetapi one extreme of reason ini adalah apabila kita menyalahgunakan dalam cara-cara yang jahat. Tetapi sebaliknya, kalau akal itu tidak digunakan langsung, dia akan jatuh pula kepada another extreme, iaitu sifat jahil, sifat bodoh, sifat tolol dan pandir. Itu antara istilah-istilah yang kita selalu gunalah dalam masyarakat kita, yang menggambarkan betapa akal itu tidak digunakan. Jadi yang dipanggil kebijaksanaan itu adalah pertengahan antara sifat jahat, suka menipu, membuat helah, licik atau istilah-istilah begitu, dengan satu lagi ekstrim yang kita panggil sebagai degil, bodoh, tolol dan pandir.
Dan itu yang sebenarnya lebih sukar untuk kita tanam dan semai dan jelmakan dalam pendidikan, dalam masyarakat kita. Sebab itu dalam masyarakat itu yang bijaksana tu tak ramai, tapi yang lebih banyak yang ekstrim ni. Sama ada yang jahat, yang suka menipu, yang ni, ataupun yang satu lagi yang langsung tak boleh berfikir, kan, keliru, jahil dan lain-lain lagi. Universiti lah tempat sepatutnya kita melahirkan al-hikmah ni, kan, hikmah ataupun kebijaksanaan. Dan dah pasti dia ada prasyarat-prasyarat yang banyak. Boleh bacalah kalau nak baca lebih banyak tentang fadilat ni, baca Mizanul Amal Imam Al-Ghazali misalnya. Imam Ghazali membahagikan tentang 4 sifat utama dipanggil ummahat al-fadail itu. Hikmah, syaja'ah, hikmah tadi kebijaksanaan, syaja'ah itu keberanian, aifah ini kesucian dan kesederhanaan diri, dan juga adalah keadilan. Tapi yang kita tumpukan hari ini adalah hikmah. Baik, sedikit tentang perbahasan peranan akal dalam akidah. Sebenarnya tidak kecil dalam Islam. Memang tadi kita sebut kadang-kadang sebahagian masyarakat itu merasakan bahawa dalam akidah ni kita kena percaya je lah. Apa yang Quran bawa tu kita percaya. Quran cakap pasal Tuhan, kita kena percaya. Quran cakap tentang hari akhirat, kita kena percaya. Tapi kalau orang tanya, why, kan? Kenapa kita kena percaya pada Tuhan? Apa asas kepada kepercayaan kepada Tuhan? Itu sepatutnya orang Islam dia boleh jawab. Sebab akidah dalam Islam ini dia mesti, kan saya sebut tadi ada 3 syarat, kan? Dia kena jazim, dia kena kuat, dia kena selari betul dengan hakikat, dan yang ketiganya dia kena ada dalil. Malah sebagian besar ulama akidah mengatakan sesiapa yang berakidah mempercayai hal-hal akidah ini tetapi tidak ada dalil, itu tidak sah dia punya akidah. Paling kurang kita kena ada dalil yang asasi, yang minimum lah, kan? Misalnya kalau orang tanya, awak percaya kepada Tuhan? Ya, saya percaya. Apa dalilnya? Mak saya percaya, nenek saya percaya, seluruh keluarga saya percaya. Takkan saya tak percaya? Itu bukan dalil. Yang itu bukan dalil. Itu bukan justifikasi. Itu bukan asas. Asas itu maksudnya kita boleh paling kurang menjawab. Kalau orang tanya, kamu percaya bertuhan? Ya. Apa asasnya? Tengoklah alam ini. Kan? Setiap benda ada penciptanya. Wujudnya alam ini takkan tidak ada pencipta. Kan, di sekeliling kita banyak benda yang kita tengok, jam ke, handphone ke, buku ke, akan ada nanti pencetaknya, akan ada penciptanya, akan ada kilangnya. Takkanlah alam yang lebih canggih, yang lebih hebat, yang lebih besar ini boleh jadi dengan sendirinya. Itu paling kurang itu kita punya dalil, kita punya dalil. Tapi dalil itu dalil akli lah, dalil yang datang pada akal. Malah itu penting. Sebab itu dalam konteks akidah kita, para ulama kita dah ajar dah. Paling kurang setiap sifat-sifat Tuhan, kan, sifat yang 20 itu kita ada dia punya dalil yang basic untuk kita gunakan dalam kita, bukan sekadar nak meyakinkan diri kita saja, tetapi juga untuk kita mempertahankan diri kita kalau ditanya atau diserang oleh siapa-siapa, kita boleh mempertahankan selain daripada dalil yang kita dapat daripada wahyu, daripada Quran. Memanglah mungkin sebagian kata, apa nak sibuk dengan dalil akal? Kan kita dah ada Quran, kita guna Quran sajalah. Betul lah, tak ada masalah kalau kita bercakap dengan kalangan orang-orang Islam. Tapi kalau jiran kita pun orang Cina, jiran kita pun orang India, jiran kita mungkin etis yang tak percaya pada Tuhan, takkan tiap-tiap hari nak cerita pasal makannya. Sudah makan ke? Okeylah, tapi kalau lama sikit dia duduk dengan kita, kan, dia dah mulalah nak cakap pasal, dia tengok banjir ni. You percaya pada Tuhan, kan? How can God do like this? Kan? Itu dah satu persoalan susah kita nak jawab tu. Kalau akidah kita tidak mantap, kalau kita tidak ada justifikasi terhadap kepercayaan kepada Tuhan, paling kurang kita, kalau akidah, belajar akidah ni dengan dalil-dalilnya, kita boleh bagi penjelasan. Konsep ini qada dan qadar, konsep ibtila, konsep macam-macam kita boleh kaitkan dengan persoalan bencana yang ada pada hari ini.
Dan jangan kita underestimate kan, jangan kita rasa tak kisahnya. Nanti yang saya bagi contoh tadi jiran lah, tetapi nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita pun mungkin akan bertanya persoalan-persoalan itu dengan secara naif lah. Mereka bukanlah tidak Islam, tetapi anak cucu sekarang tahu-tahulah kan, dia punya cara bercakap, cara belajar dan pendedahan mereka dengan social media. Mereka akan bertanya soalan-soalan yang very critical dan skeptical kepada kita yang mak, sebagai ayah, sebagai datuk, sebagai nenek, memang kita kena jawab. Ini anak cucu kita, tak kita nak biarkan. Jangan tanya soalan tu masuk neraka nanti. Dulu bolehlah, zaman-zaman saya, Dr. Hakim dulu bolehlah kan, mak ayah kita marah kalau kita tanya soalan-soalan macam tu. Tapi anak-anak hari ni, dia tanya tu mungkin out of curiosity kan. Dia just nak tahu kenapa. Kita kena jawab. Sebab itulah akal ini kita tak boleh rendahkan kedudukannya dalam persoalan akidah. Lepas tu ulama-ulama kita dulu bila susun pengajian akidah tu, peranan akal tu cukup besar. Hujah-hujah akliah tu cukup besar. Malah dalam kalau kita tengok dalam kitab-kitab akidah dulu kan, ahli sunnah punya akidah lah, mereka memulakan kitab akidah mereka itu dengan perbahasan tentang ilmu. Atau hari ini apa yang dipanggil sebagai epistemologi. Misalnya mereka cakap tentang asbabul ilm, channel of knowledge. Ilmu itu datang dari mana? Paling kurang dia kata ada 3 channel of knowledge. Ada asbab ilmu ni ada 3. Satu, panca indera yang sejahtera. Apa yang hari ini kita kata sebagai empirical knowledge. Sains pun banyak berdasarkan panca indera lah. Tetapi di sana ada satu lagi yang dipanggil akal. Akal itu juga merupakan satu saluran ilmu, kerana banyak ilmu-ilmu yang akal itu kalau berfikir dengan baik, dia punya logiknya betul, dia akan sampai kepada kesimpulan-kesimpulan baharu yang kita panggil sebagai rational knowledge. Tetapi selain berdua itu, dalam Islam ada satu lagi saluran ilmu yang membawa kita kepada hakikat-hakikat yang tinggi, yang mungkin akal pun tak boleh sampai, panca indera pun tidak boleh sampai, tetapi dia masih benar, dia masih lagi hakikat. Yang itu kita panggil sebagai khabar. Khabar yang sadik, khabar yang benar, berita yang benar. Berita yang benar inilah termasuk misalnya khabar Rasul al-mu'ayyad bil mu'jizah. Khabar yang datang dari Rasul yang ada mukjizat yang membawa kepada kita berita-berita tentang agama, tentang hari akhirat, tentang ketuhanan dan lain lagi. Bukan Rasul sebarangan yang diperkukuhkan dengan mukjizat. Kalau sekadar Rasul Melayu ke kan, datang daripada Gombak, yang itu mukjizat pun tak ada. Cakap pun kadang-kadang benda yang tidak boleh kita faham dan diterima dengan baik, maka itu sudah pasti tertolak lah. Dan banyak lagi perbahasan-perbahasan kalau kita lihat, termasuk yang saya sebut tadi, pembahagian sifat Tuhan, pembahagian sifat Rasul, itu semua dibahagikan berdasarkan prinsip-prinsip akal. Kenapa? Kerana dalam Islam kita tidak nak jatuh seperti mana yang saya sebut awal tadi, dalam tradisi agama lain yang disebabkan doktrin itu tidak ada asas aklinya yang kuat, maka orang atau masyarakat itu dipaksa untuk mempercayai itu dan ini, sedangkan asasnya tidak kokoh. Dalam Islam, semua perkara yang datang daripada akidah merupakan perkara-perkara yang boleh dijustifikasi oleh akal. Boleh dijustifikasi. Tapi kita kena fahamlah apa makna akal itu, macam saya sebutkan tadi. Bukan tidak, bila kita kata tak logik ini, bukan tak logik ikut kepala kita, tetapi logik ataupun akal itu pun dia ada dia punya prinsip-prinsipnya yang kita boleh gunakan dan perkukuhkan dalam konteks kita memahami akidah. Saya ambil lagi 5 minit lagi boleh, Doktor? Ke dah habis dah? Kita nak bersoal jawab kan? Okey, boleh. 3 minit je. 3 minit, okey, 3 minit boleh. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam perbahasan ulama-ulama kita, banyak tajuk-tajuk perbahasan itu pun memberikan cerminan dan gambaran keharmonian antara akal dengan wahyu. Ibn Taymiyah misalnya ada satu kitab Muwafaqah Sahih al-Manqul li Sarihil Ma'qul. Pemuafakatan ataupun keharmonian ataupun persetujuan antara wahyu yang
sampaikan, dipindahkan dengan akal yang sihat. Ibn Rushd, ahli falsafah Islam yang terkenal, bercakap tentang faslul maqal ma baina asy-syariah wal hikmah min al-ittisal. Maknanya satu kata-kata yang tegas, keharmonian antara ataupun hubungan antara syariah dengan akal. Kemudian Imam Ghazali ada kitab Faisal At-Tafriqah. Itu juga macam nak menjelaskan tentang kesalahfahaman sebahagian masyarakat tentang akidah dan menjustifikasikan aspek-aspek itu. Ada beberapa lagi lah yang mungkin tak ada masa lah untuk saya bercakap pada hari ini. Cuma akhir sekali, bagaimana kita nak mengambil kekayaan khazanah kita yang bercakap tentang keharmonian akal dengan wahyu ini pada hari ini? Apa relevannya? Dan ini mungkin peranan Usim jugalah. Hari ini kita berhadapan dengan satu tamadun dan peradaban yang cukup menekankan dan menitik beratkan tentang kekuatan akal. Malah mereka kena ultra rasional kan, sehingga menolak apa-apa saja yang datang daripada wahyu dan agama. Nah, kalau kita nak berdepan dengan satu peradaban ini bukan peradaban kecil, peradaban barat ini peradaban yang telah mempengaruhi dunia dari segi teknologi, dari segi sains, dari segi falsafah, dari sudut budaya, dari sudut sistem nilai, dari sudut kepercayaan dan lain-lain. Dan kalaulah kekuatan dan senjata mereka itu adalah akal. Kita orang Islam, walaupun kita ada akidah, kita ada wahyu, tetapi kita nak berdepan dengan musuh kita yang ada satu senjata dan kekuatan, yang terbaik ialah kita menggunakan senjata yang mereka ada. Barulah dia seimbang. Kita cakap ni pasal perlawanan atau pertentangan ilmiah lah, bukannya nak suruh perang ilmiah. Jadi kalau senjata mereka adalah senjata akal, kita juga harus kuat. Dan kita bukan tidak kuat, macam saya sebutkan tadi. Ulama-ulama kita telah pun menggunakan senjata akliyah ini dalam hujah-hujah, dan malah Barat sendiri pun dalam sejarahnya banyak memanfaatkan daripada tokoh-tokoh dan tamadun dan peradaban Islam, khususnya ahli falsafah dan ahli teologi kita. Kalau kita ambil contoh Imam Al-Ghazali misalnya, itu memang dipanggil pun, kita panggil dia pun Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Penghujjah kepada Islam against aliran dan ajaran-ajaran yang salah. Beliau telah menulis kitab Tahafud Al-Falasifah misalnya. Menjawab semua persoalan-persoalan yang diketengahkan oleh falsafah Yunani pada ketika itu, yang dibawa oleh sebagai ahli falsafah, dan kekuatan hujah-hujah akliyah Imam Al-Ghazali itu telah menundukkan kekuatan falsafah pada ketika itu. Falsafah ni falsafah yang salah lah. Jadi hari ini kita kalau nak ambil semangat Imam Al-Ghazali, ni hampir 1000 tahun dah Imam Ghazali ni meninggal kita. Beliau meninggal dunia 1111. Maknanya 2111 nanti cukuplah 1000 tahun Imam Al-Ghazali meninggalkan kita. Mungkin semangat kekuatan akliyah yang ada pada Imam Ghazali itu harus kita gunakan untuk mempertahankan akidah kita. Oleh kerana itu, bagi saya, universiti, sistem pendidikan kita kena memperkukuhkan satunya aspek mantiknya itu, aspek akliyah itu kena kuat, dan keharmonian antara akal dengan wahyu itu juga kena diperkukuhkan lagi. Kadang-kadang masalah kita ialah kita bercakap tentang integrasi akli-nakli itu dia jadi slogan saja. Yang paling unfortunate bila dia jadi retorik saja kan, kita sekadar nak menyedapkan telinga masyarakat Islam, sedangkan perkara itu tidak mudah untuk kita mengintegrasikan akli dan nakli ini, walaupun asalnya dalam Islam itu tidak ada masalah, tapi sebab kita menghadapi cabaran pada hari ini, benda itu menjadi satu masalah besar. Dan mungkin itulah kesimpulan saya, pengusi, penting untuk kita kembali, pertama menggali dan mendalami dan memanfaatkan khazanah ilmu kita, dan mengambil semangat yang saya sebutkan tadi, semangat keharmonian akal dan nakal itu,
untuk kita berhadapan dengan cabaran kita pada hari ini, khususnya berdepan dengan tamadun barat. Saya ingat saya berhenti setakat tu dulu, Tuan Moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Farid ya. Ya. Tadi saya sebenarnya di awal tadi saya mensyaratkan 30 minit ya. Bila saya mendengar, saya rasa saya sayang pula nak stop. Ya, sebab saya rasa ini perbincangan yang sangat baik ya, perbincangan yang sangat bermanfaat ya, untuk kita semua, kerana persoalan-persoalan berkaitan dengan akal dan juga akidah ini adalah persoalan-persoalan harian yang kita hadapi setiap hari ya. Bahkan kita juga sering ditanyakan kalau begitu cantik ya akal dan akidah yang menuju kepada aspek ketuhanan bagi umat Islam itu, tapi kenapa bila kita melihat dunia di luar sana, kita mendapati bahawa contoh-contoh yang ada di depan kita tidak sebagaimana yang kita kongsikan dalam sesi-sesi seperti ini. Jadi itu mungkin salah satu persoalan lah agaknya yang mungkin Dr. Farid boleh sentuh sedikit, Dr. Farid. Ya. Okey, terima kasih Dr. Hakim. Betul, itu yang saya kata tadi. Masalah kita hari ini ialah satu, kita sudah tinggalkan kita punya tradisi. Dalam tradisi kita itu, kita cukup kaya dengan khazanah keseimbangan antara akal dengan wahyu ini. Dan para ulama kita dulu telah menggunakan kekuatan akliyah itu dengan cukup maksimum sekali, sehingga ia menjadi satu senjata kita sebenarnya. Senjata untuk kita mempertahankan diri kita, dan senjata dakwah juga untuk kita gunakan untuk mendakwahkan agama kita ini supaya ia mudah difahami, ia boleh digarap dengan baik oleh masyarakat. Al-Quran juga menyebut bahawa kalau kita nak berdakwah pun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan? Kalau kita nak berdakwah pun, panggillah manusia ke jalan Tuhan kamu itu dengan hikmah. Dan hikmah inilah kebijaksanaan. Hikmah inilah satu pendekatan menggunakan penjelasan-penjelasan yang appeal kepada reason, kepada kefahaman masyarakat, bukan sekadar masyarakat Islam. Dakwah ini paling utama kepada yang bukan Islam lah. Tetapi disebabkan satu, kelemahan kita untuk mengambil manfaat, menggali semula kekayaan khazanah kita. Yang kedua, ekstremisme yang telah berlaku dalam masyarakat kita, Doktor. Misalnya yang beremosinya lebih ramai daripada yang reasonable, kan? Yang lebih kepada nakkan Islam tetapi dengan emosi, kan, marah kepada orang lain, apa-apa pun nak tunjuk penumbuk lah, nak tumbuk meja, nak buat itu dan buat ini, tetapi nak berhujah, nak memberikan dalil apa semua tu kita tidak kuat, kita tidak mampu, kita tidak ada kekuatan. Jadi mungkin saya tidak kalau saya boleh menjelaskan sedikit, mungkin sebab ketidakupayaan untuk kita berhujah menjadikan kita dilihat sebagai suatu bangsa yang lemah lah ya. Even kalau kita baca surat khabar pada hari ini ada suara-suara daripada kalangan mereka di luar sana yang mencadangkan, dia kata sudah sampai masanya untuk memisahkan antara state and religion, misalnya sebagaimana yang berlaku di barat, kerana mungkin lahir atas kekecewaan mereka melihat situasi dan suasana kita pada hari ini. Macam mana, Doktor? Ya, kita tidak hairan kalau ada orang bercakap begitu, Doktor. Kenapa? Kerana itu mungkin frustration mereka. Kerana mereka gagal melihat Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Kita sebut, kan, Islam ni agama rahmat kepada sekalian alam. Tetapi macam mana? Kerana kita sendiri kadang tak mampu untuk menzahirkan, mencerminkan, menunjukkan Islam itu sebagai satu agama yang universal, satu agama yang sebenarnya ada pencerahan kepada setiap perkara. Tetapi pencerahan itu harus berlaku dengan akal, dengan menggunakan penjelasan, kan. Wahyu paling penting kita faham. Tetapi kalau kita berdepan dengan barat misalnya, kita tidak boleh terus kata okey, ayat Quran sekian.
Kita harus bermula dulu dengan rasional kan. Lebih-lebih lagi kalau mereka itu etis kan. Kalau etis ni kita quote satu ayat Quran, dia kata I didn't even believe in your prophet. What more in your Quran? What more in your verses that you have mentioned kan? Jadi maknanya bukan tidak boleh menggunakan wahyu dalam konteks berdepankan barat ni, tapi kita harus bermula dengan meyakinkan mereka bahawa di sana ada Tuhan. Di sana ada nilai, sistem nilai yang sebenarnya dapat memandu kita. Kita boleh ketengahkan dulu kebobrokan dan kerosakan yang mungkin lebih dahsyat yang berlaku dalam konteks mereka. Mungkin bukan dari sudut teknologi dan dari sudut kemodenan, tetapi dari sudut akhlak mereka, dari sudut nilai kan, dari sudut kemanusiaan. Buat perbandingan, berikan case study dan lain-lain lagi. Ini semua kan kekuatan akal, dan ini kerja di universiti lah yang mungkin lebih deal dengan researchnya, deal dengan case study. Jadi kita bercakap dalam konteks we have to present back Islam in a relevant manner kan, dan caranya antara lain ialah dengan kekuatan akal, termasuklah tentang hal-hal akidah. Jadi saya rasa mungkin kita harus fikirkan cara dan pendekatan supaya tidak berlaku ekstremisme dan komen-komen yang mungkin kita rasa pun berlebihan ketika melihat mungkin kecewa dengan apa yang berlaku pada hari ini. Ada satu soalan daripada audiens ya, Doktor. Dia biasa boleh bacakan kat sini ya. Katanya begini, kita tidak akan dapat al-hikmah dengan hanya sekadar menguasai kitab-kitab. Al-hikmah itu akan dapat hanyalah dengan berdamping dengan ulama yang Rabbani. Boleh Doktor ulaskan tentang hal ini? Saya tak membezakan antara dua tu. Bagaimana kita nak menguasai kitab-kitab seperti yang ditanya. Saya baca juga chatting ni. Bagaimana kita menguasai kitab-kitab ni tanpa ia dihuraikan oleh ulama-ulama yang Rabbani kan? Jadi kita tak bercakap tentang tradisi kita pun, kalau nak belajar itu kita belajar dengan guru kan? Belajar dengan guru, dan guru itu kita harus cari guru yang terbaik. Kalau dalam konteks kitab-kitab tradisi itu, guru-guru yang Rabbani inilah guru-guru yang mursyid. Istilah tu banyaklah, Doktor. Istilah tu banyak, tetapi merujuk kepada guru yang ikhlas, yang tulus, yang mendalam ilmunya, yang meluas ilmunya, supaya kita akan mendapat manfaat yang terbaik dan berkat daripada pengajaran guru itu. Jadi atau dengan kata mudah hari ini, janganlah Facebook saja kita punya sumber ilmu ataupun YouTube saja kan. Nak belajar agama buka 2-3 YouTube. Tapi YouTube ini dia betul lah dia memberikan ilmu, tetapi dia kurang dari sudut pendampingan dengan guru tadilah. Kalau ada kekeliruan kita nak tanya kan. Dan kadang-kadang kefahaman dan ilmu itu bukan sekadar datang dari sudut kognitif saja, kita baca dan faham, tetapi dari sudut macam mana guru tu nantinya menghuraikan perkara-perkara itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Dan mungkin di sana ada soal jawab juga. Guru tu akan bertanya kita, dia akan melihat bagaimana cara murid itu menjawab. Dengan suhbah juga, duduk dengan guru kan. Dulu masa sekolah pondok dulu, saya pun tak sekolah pondok, Doktor, tapi saya mendengar lah kan. Dia orang serve the guru kan. Mereka berkhidmat kepada guru. Ambil kayu api, masakkan makanan, ambilkan air dalam telaga kan. Bila nasib baik dapat jadi menantu untuk guru kan. Tapi bukanlah itu niatnya. Tetapi dengan suhbah dengan guru itulah nanti datangnya keberkatan, datangnya kefahaman, dan dia kena lama, tul zaman dia kata, kena bersama guru tu kena lama. Tapi kita kena realistik lah. Hari ini kalau nak duduk dengan Dr. Hakim, satu semester tu berapa panjang sangat kan. Tapi kalau rajin, pergilah ke rumah. Kalau rajin, masa pergilah minum teh bersama. Itu suhbah kita pada hari ini. Yang penting adab kita jaga, keintiman kita dengan guru itu adab, jangan biadab dengan guru, jangan fikir benda-benda yang tidak baik pada guru. Saya ingat itu benar dah dibicarakan. Tapi sesuaikan dengan zaman kita, kekalkan adab itu, tetapi mekanisme kita belajar itu kita sesuaikanlah. Nak pergi cari kayu api memang tak ada dah pada hari ini kan.
Tapi paling kurang belikan teh ke kopi ke kat guru tu, pergi ke biliknya dan belajar. Saya ingat itulah caranya. Tapi saya tak pisahkan antara penguasaan kitab dengan berdampingan dengan guru. Terima kasih Dr. atas ulasan tadi. Untuk berlumat Dr. Farid bersama kita pada petang ini juga adalah ni Profesor Dr. Muhammad Radi Ibrahim, kita punya TNCA. Oh ya, saya pun baru nampak. Tadi Dr. sebut akli nakli, integrasi akli nakli tu mungkin terpanggil agaknya bersama kita pada petang ini. Prof Radi. Patutnya Prof Radi je yang bercakap benda-benda ni. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Saya minta maaf baru masuk tadi ada meeting. Tengok ada lagi try masuk, ada lagi, alhamdulillah sempat lagi lah juga. Okay. Terima kasih bagi input pada kita semua, insya-Allah. Semoga diberkati semua. InsyaAllah. Apa-apa lepas ni Prof Radi lah yang akan huraikan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak Prof Radi atas kehadiran. Dr. Farid dan juga semua audiens yang ada pada petang ini. Jadi saya fikir sekadar itu pertemuan kita. Kalau Prof Hadi nak sampaikan apa-apa ke Prof Hadi? Saya tak adalah, saya sebenarnya nak dengar tapi tak sempat. Sekarang lepas ni ada rekod lah. Tentang pemandu dan pembantu tu, saya rasa itu satu persoalan yang menarik lah, yang saya rasa bagus untuk dikupas oleh Prof Farid tadi. Jadi insya-Allah lah, saya rasa itu perbincangan yang sangat signifikan dalam ilmu kalam. Kita bincang tentang macam mana permulaan itu kadang-kadang confuse. Saya percaya huraian daripada Farid tadi tu akan lebih jelas lagi lah. Confuse di antara akal dengan wahyu tu. Yang key point dia lupa bahawa nak menentukan kesahihan wahyu tu, akal berperanan dulu kan. Itu kadang dia punya flow tu. Itu kadang-kadang missing yang tu lah. Itu yang digunakan oleh umpamanya mukjizat tu kan, diberikan oleh para nabi tu kerana untuk berhadap kepada akal manusia lah, supaya akal manusia membezakan kebenaran tadi tu. Okey, so itulah saya ringkas sajalah. Saya pun ada point tu, tapi tadilah masa kita pun agak singkat, tapi ada saya sentuh sikit banyak tadi. Tapi kalau ada masa kemudian nanti mungkin kita boleh huraikan lagi macam mana ulama-ulama kita menggunakan prasyarat akliyah itu untuk menentukan kesahihan wahyu. Itu pun ada juga perbahasan Imam Ar-Razi dan lain-lain lagi kan. Tapi tak apa, insya-Allah. Dr. Farid, kita perlu juga bahaskan agaknya institutionalization of knowledge dan juga integration akli dan nakli. Macam mana dia boleh saling membantu dan compliment each other agaknya. Yes. Itu kita kena 3 hari lah, Dr. Hakim. Tak boleh 30 minit. 30 minit. Prof Hadi kena sampai Prof Hadi lah. Nanti gimana? Kita buat muzakarah ke kan? Masing-masing boleh bentang. Balik. Ya, sebab ia satu perbahasan yang menarik sebenarnya dalam konteks kita hari ini. Memang kita sering membicarakan antara dua perkara tadilah dan bagaimana ia boleh berperanan satu dengan yang lain. Jadi terima kasih Dr. Farid sekali lagi. Terima kasih Prof Radi atas kehadiran pada petang ini ya. Dr. Hakim. Kamal. Ya, Dr. Kamal. Itulah saya nak minta Dr. Farid sikit bagi kerumusan sikit jawapan kepada tajuk tu. Jadi akal ni pembantu ke pemandu sebenarnya ataupun kedua-duanya sekali supaya kita sama-sama terpandu. Saya ada bagi tadi tapi pendek je lah. Saya kata akal itu bukan sekadar pembantu, ia adalah co-driver. Dia adalah pemandu bersama dengan wahyu dalam mencari kebenaran. Tetapi kita harus lihat itu dari sudut yang harmoni lah. Macam kita sebut tadi, ada ruang-ruang wahyu itu sendiri harus dinilai oleh akal untuk kita menentukan dia sahih ke tidak sahih kan. Tak kira lah sama ada wahyu Al-Quran ataupun hadis, ada perbahasan ulama tentang perkara itu. Tetapi once kita terima wahyu itu sebagai satu panduan, maka nilai-nilai itu jadi nilai mutlak yang harus kita patuh dan ikuti kan. Jadi dia macam kalau pembantu pun it is an active pembantu lah, bukan pasif. Itulah mungkin jawapan saya, Dr. Kamal. Okey, terima kasih Dr. Farid. Terima kasih Dr. Kalau kita saya tertarik sebenarnya bila
kadang-kadang bersembang dengan Prof. Radi, dia selalu sebut pasal objective thinking dan critical thinking. Saya rasa mungkin keduanya ni juga berperanan dalam kita memahami agama dan juga untuk faham tentang akidah menuju kepada ketuhanan. Tapi mungkin petang ni tak sempat agaknya Prof. Radi. Boleh dibincang. Next session. Betul? Ada discussion forum nanti ni, kita buat nanti next session insyaAllah. Critical thinking dan objective thinking insyaAllah. So terima kasih banyak sekali lagi Prof. Farid, Prof. Radi, Dr. Kamal Azmi dan semua yang hadir pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku wakil penganjur pada petang ini mohon maaf atas barang kekurangan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.